Okey, baiklah, untuk ikuti perkembangan berita semasa dalam dan luar negara dalam suasana dan penyampaian yang berbeza. Jangan lupa untuk terus melayari www.malaysiapost.com.my, dan jika anda ada sebarang maklum balas, komentar, anda boleh hantarkan kepada editorial@malaysiapost.com.my. Jangan lupa, للتفاصيل على الأنباء الخارجية والداخلية يرجى الاتصال على الشبكة التالية www.malaysiapost.com.my أو ابعث وإرسال الإيميل البريد الإلكتروني على العنوان التالي editorial@malaysiapost.com.my. For more updates, foreign and local news, log on to www.malaysiapost.com.my or send us your email at editorial@malaysiapost.com.my. Check it out. Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton ruangan daripada Malaysia Post. Sekali lagi pada hari ini kita bersama dengan Datuk Seri Nazri Aziz, orang yang tidak asing lagi dalam arena politik Malaysia, bekas menteri apa semua. Okey, kita teruskan program kita pada hari ini. Assalamualaikum Chief. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Sihat Chief? Apa khabar Chief? Memang sihat. Okey, Datuk Seri, kita kali ini kita seperti kita semua sedia maklum, pilihan raya negeri Melaka dan apa yang terjadi juga di peringkat federal yang boleh kita kupas pada hari ini sesempat mana. Okey, kita mulakan dengan Datuk Seri, pandangan Datuk Seri, apa yang terjadi di Melaka berkaitan dengan pilihan raya negeri Melaka sehingga kini, sepanjang pemerhatian Datuk Seri. Sebenarnya pilihan Melaka ni kita dalam Barisan Nasional kita tak nak, ya. Seboleh-bolehnya kerajaan keluarga Malaysia di peringkat pusat bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri, seboleh-bolehnya kita nak mengelak lah. Sebab kita kalau boleh kita nak pusatkan perhatian kita kepada kita lawan COVID ni dan juga untuk memulihkan ekonomi. Tapi apabila dua adun daripada UMNO dan dua lagi daripada Bebas ke, saya pun tak tahu diorang siapa, menarik sokongan, maka jatuhlah kerajaan tu. Apabila jatuh kerajaan yang dipimpin oleh CM yang baru ni, jadi kita bimbang pada ketika itu sebab kita orang yang tarik sokongan ni adalah orang UMNO, dua orang. Itu pertama. Keduanya pula CM kita yang menasihatkan supaya bubar DUN di waktu ini. Sudah tentu orang juga mungkin akan rasa marah kepada UMNO kerana COVID, kerana ekonomi tak pulih. Memang kita rasa bimbang. Tapi akhirnya apabila hari penentuan calon, maka terbongkarlah sebenarnya yang jadi dalang ni ialah Anwar Ibrahim, iaitu Presiden PKR dan juga pengurusi PH, tak silap saya lah. Kerana apabila berlaku penentuan calon, kita lihat dua orang adun yang UMNO dulu dia dicalonkan oleh PH di bawah PKR lah. Jadi yang ni hakikat, fakta, tak boleh lari, ya. Jadi kita dapat faham dan kita dapat bayangkan maknanya peranan yang dimain oleh Anwar Ibrahim untuk memujuk dua orang ini, menggunakan kesempatan kononnya di kalangan pemimpin UMNO Melaka ni tidak sama pemikiran mereka, ada perbezaan,
Maka dia ambil kesempatan itu, pujuk dua orang ni untuk withdraw support, dan akhirnya bila ada PRN, rupa-rupanya jadi calon PH, jadi sah lah, iaitu dalangnya ialah Anwar Ibrahim, PH punya pengurusi. Mereka memain peranan yang besar untuk menyebabkan kerajaan jatuh. Harapan mereka ialah kalau kerajaan jatuh, maka kesempatan untuk mereka mengambil balik kerajaan negeri Melaka ini dengan mengatakan bahawa mereka punya majoriti. Ya, betul lah, dah jatuh, diorang ada majoriti. Jadi sebab itu mereka yang bersungguh-sungguh membangkang apabila UMNO menasihatkan kepada Governor untuk bubar. Jadi diorang marah lah, sebab diorang sebenarnya nak ambil cara mudah lah, macam mana diorang merasakan dulu kita rampas daripada mereka. Jadi tapi UMNO membuat keputusan yang betul untuk menasihatkan Governor bubarkan DUN, ialah kerana tidak ada jaminan. Kalau kita kata tak bubar, tak ada jaminan yang kerajaan yang Anwar nak pernaikkan ni, apabila dah berjaya pujuk Deging Azman, mungkin dalam 6 bulan yang akan datang kita pun buat benda yang sama. Ada di kalangan mereka yang tak puas hati pula, mereka akan, yang di kalangan PH lah, yang tak puas hati jumpa kita, dan dia mungkin jatuh pula. Jadi tidak ada jaminan bahawa kerajaan yang nak ditubuh oleh Anwar ni akan kekal, di mana tidak menjaminkan kerajaan sebelum itu. Jadi yang terbaiknya kita serah kepada rakyat, buat kali muktamad once and for all. Rakyat pun dah naik menyampah dengan ahli politiknya, ya. Diorang yang menyebabkan ketidakstabilan semata-mata kerana kepentingan diri. Dan kita tahulah Deging nak jadi CM, dan saya pun tak faham dia punya tindakan ni, sebab kalau sekalipun PH menang, saya rasa Adli yang calon orang. Jadi apa ni, Deging back to square one lah, jadi balik exco biasa ke. Tapi tak apa itu, tapi yang pentingnya kita bubar dan kita serahkan mandat kepada rakyat untuk mereka buat keputusan yang mereka fikirkan terbaik untuk negeri Melaka, dan kita akan sokong apa sekalipun keputusan mereka. Jadi sebab itu pada saya setujulah, maknanya PRN Melaka diadakan sebab kita nak putus once and for all lah. Enough is enough. Rakyat dah bosan, letih dengan perangai ahli politik. So serah kepada rakyat untuk menghukum siapa yang mereka fikirkan yang bertanggungjawab dengan keadaan di Melaka baru-baru ni. Okey, Datuk Seri, merujuk kepada gagasan keluarga Malaysia yang tadi Chief ada mention sekejap tadi di awal tadi. Okey, kalau kita tengok di peringkat federal, gagasan keluarga Malaysia itu masih utuh sehingga kini, tetapi di peringkat negeri, especially di PRN Melaka ini, habis hampir tiada apabila berlaku pertembungan tiga penjuru. Dan kalau melihat siri PRK sebelum ini, 7 PRK yang telah ditempuh oleh UMNO sendiri, Barisan Nasional dan Barisan Nasional, ketika bersama dengan PAS menang besar, tetapi di Melaka terpaksa bertembung dengan PAS yang juga dalam muafakat nasional. Pandangan Chief? Ialah ada dua benda di sini saya nak sebut. Pertama sekali, apa yang berlaku di Melaka ni luar jangkaan. Kita apabila tubuh kerajaan di peringkat pusat tidak memikirkan itu bahawa akan berlaku, di mana PRN negeri ini berbeza dengan PRU. Jadi ini benda ni luar jangkaan, ya, tidak dijangka oleh kita. Jadi it's not planned, ya, itu pertama. Keduanya, kematangan politik. Saya rasa itu bahawa rakyat matang
dalam membuat keputusan. Macam PRU 14 dulu lah, apabila skandal melibatkan pemimpin UMNO itu disebut-sebut, dan akhirnya ada yang didakwa dan mereka telah memilih untuk menepikan BN. Saya rasa itu keputusan matang lah yang mereka buat, kerana mereka tidak mahu lagi kerajaan yang mana pucuk pimpinannya terlibat dengan skandal. Itu kematangan lah bagi saya. Soal lepas tu PH jatuh kerana bergaduh sesama mereka, itu luar dugaan daripada pengundi, mereka tak tahu. Jadi saya rasa kematangan politik maknanya iaitu rakyat boleh membeza-bezakan di antara di peringkat pusat kita bergabung, di peringkat negeri kita tidak bergabung kerana tidak ada kerana luar jangkaan benda ni daripada berlaku. Jadi saya nak jelaskan juga itu bahawa sebenarnya UMNO cuba seboleh-bolehnya untuk kita tentukan supaya kita masuk dalam PRN Melaka ini bersama macam mana kita di peringkat pusat. We tried our best, ya. Sudah tentulah sebab UMNO lah yang tidak mahu kita berpecah sebenarnya, sebab kalau kita bersatu bersama, UMNO jadi pemimpin macam di peringkat pusat. Jadi sudah tentulah di peringkat negeri pun kalau boleh janganlah berpecah, sebab kalau dia pecah dia akan merugikan kita kerana kita yang memimpin di peringkat pusat. Jadi saya nak sebut that kita telah bersungguh-sungguh duduk berunding supaya kita turun dalam PRN negeri PRN Melaka ini kita bersama. Dalam hubungan kita dengan PN di peringkat pusat, kita punya persediaan untuk PRU 15 dalam membagikan kerusi, kita mengikut formula iaitu di mana kursi-kursi dalam PRU 14 yang UMNO menang ke, yang Bunga menang ke, yang PAS menang ke, itu hak parti yang menang, ya. Mana dalam PRU 14 dulu, kalau UMNO dapat 55 kursi menang, 55 ni ya hak UMNO untuk bertanding dalam PRU 15. Itu formula kita, ya. Bagi kursi yang mana UMNO pun kalah, Bunga kalah, PAS kalah, maka siapa patut bertanding situ ialah parti yang dapat nombor 2, ya, parti yang dapat nombor 2 undi. Kalah dengan PH, tapi kita dapat nombor 2 sebab dia ada banyak dia punya alasan tu, mungkin kalah pun 200-300 saja, kan. Jadi mana yang parti dapat nombor 2 dia akan bertanding. Itu formula untuk PRU 15. Jadi untuk kita berunding bagi PRN Melaka ni, kita ikut formula yang sama lah. Okey. Jadi dalam PRU 14 di Melaka kita menang 13 kursi, Bersatu menang 2, okey, dan PAS kosong. Jadi ikut formula yang pertama tadi, UMNO bertanding 13 kursi lah first round, dan Bersatu 2, PAS tak ada. Jadi kita pergi pada kursi yang kita kalah, sama-sama kalah, iaitu ada 8 kursi tak silap saya, 8 lah, Jadi 8 kursi ni, kalau tak silap saya, UMNO semua nombor 2. Kalau tak silap saya, UMNO semua nombor 2. Bermakna 8 kursi kita. Tapi kita bagi 2 kepada PAS. Okey. Jadi pada kita kalau 2 dah tinggal 6. Jadi kalau 6 yang kita kursi yang kita bertanding, kalau kita menang 6 campur 13, 19. Jadi UMNO dominan lah. Ya, because kita kuat. Sebab kita kena ingat juga Bersatu dulu menang kerana dia di sebelah pembangkang. Bukan semua Melayu sokong dia. Sebab ada yang Cina yang sokong PH, bagi sokongan kepada mereka sebab dia orang menang walaupun kursi Melayu. Jadi ikut formula kita memang kita betul lah.
yang 6, yang 8 kalah tu 2 kita bagi PAS. Jadi kalau kita menang semua mengikut formula yang kita bincang, bermakna UMNO mungkin dapat 16 kerusi, UMNO akan dapat 19, Bunga 2, PAS 2. Jadi solid lah 25 kerusi kan. Tapi diorang tak nak. Katanya Mahidin nak jadi dominan juga. Lawan lah. Okey, sebut kepada Muhyiddin pula, bila Datuk Seri sebut nama Tan Sri Muhyiddin Yassin, apa pandangan Datuk Seri apabila di ketika kehangatan pilihan raya negeri Melaka, tiba-tiba dua politician daripada Johor bergaduh, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tan Sri Shahrial Samad. Apa pandangan Datuk Seri? Saya rasa diorang ni orang tua belaka lah kan. Dua-dua pun tua, 74 ke 75 tahun, saya tak tahulah. Jadi mungkin terlalu lama dalam politik, dan mungkin juga kerana kita tahu Mahidin dengan Shahrial ni daripada dulu macam anjing dan kucing, daripada dulu saya tahu. Jadi mereka tak boleh nak kompromi antara dua, sehingga kan ada pilihan raya di Melaka tak ada kaitan dengan orang Johor pun, orang bergaduh. Saya ingat pengundi-pengundi Melaka tak salah layan lah diorang ni, ya. Apa yang dikatakan oleh mereka pun kita tolak ke tepi lah. Kita fikir tentang apa yang rakyat nak sekarang. Nak kita sediakan segala barang-barang untuk lawan COVID dan untuk memulih ekonomi. Jadi pergaduhan dua orang tua ni kita tak sambil berat sangat, dan saya tengok pun dah macam budak-budak. Saya tengok yang seorang kata hang tak ada kuasa, yang ni kata aku dah kuasa, aku boleh tekan button kan, jatuh. Sebenarnya kena tekan button jatuh bukan dia seorang je, UMNO boleh buat. Kita ada 41 ahli parlimen, kita tekan button pun jatuh juga. PAS pun ada 18, tekan button pun jatuh juga, ya. OMA MCA pun boleh, dia ada 2 kursi. Ataupun ada parti yang Tiong di Sarawak ada 4 ahli parlimen, dia tekan button pun jatuh. Apa yang nak dibanggakan menekan button? Kalau Presiden Amerika lain, dia tekan button dia seorang je, hancur dunia. Itu bolehlah cerita, saya tekan button. Ini bukan dia saja tekan, bukan dia seorang. Saya nak rancang, kalau dia betul nak tekan button, kita panggil semua yang boleh tekan button ni, kita berjumpa satu hari pada pukul 11 hari tu pun sama-sama tekan, jatuh semua. Jadi pada saya kebudak-budakan lah, ya. Jadi saya ingat mereka ni dah tua, kemudian mereka tidak fokus kepada apa yang dikendaki oleh rakyat Melaka. Dia lebih bergaduh tentang siapa berkuasa, tapi langsung tak bincang tentang kalau menang ni apa kita nak buat. Sebab rakyat ni dah bosan lah. Macam ni lah, rakyat bosan. Duduk dalam politik Malaysia ada lebih 40 tahun, asyik had orang je, had orang je yang menyebabkan keadaan teruk macam ni. Semua geng-geng lama tu, Anwar pun, Mahathir lagi tua. Jadi semua orang tua-tua, cukup lah bagi orang muda fikir tentang rakyat. Jadi pada saya, ignore orang tua punya hal, kita buat keputusan untuk kepentingan rakyat Melaka betul-betul yang UMNO buat. UMNO punya tradisi membela rakyat. Okey, Datuk Seri, kita tinggal kejap PRN Melaka saya, sebab saya tertarik dengan pasal formula yang Datuk Seri sebut tadi, hak parti yang menang untuk PRN 15 untuk stay dekat situ sebagai calon atau penyandang untuk PRN 15. Okey, di tempat Datuk Seri sendiri, di Simpang Rengam sendiri, Padang Rengas. Di Padang Rengas sendiri, Datuk Seri merupakan orang yang memang confirm menang, yang hak sebagai seorang calon yang ada hak untuk menang dekat situ. Tetapi sebelum ini dilaporkan Datuk Seri mengumum untuk bersara. Okay. Tidakkah itu merugikan UMNO sendiri atau arena politik Malaysia sendiri? Okey, yang menang tu parti
bukan Nazir Aziz ya. Yang menang tu parti. Saya ingat kalau saya bertanding atas nama saya, tak boleh menang ya. Tapi saya menang kerana parti. Itu pertama. Kedua, bayangkan waktu tengah paling teruk lah UMNO, paling teruk, tambah pula dengan 3 penjuru dan semua calon Melayu ya. PKR pun Melayu, saya lawan dengan PKR, PAS, dua parti yang letak calon semua Melayu. Kalau Melayu dah pecah, tentulah kalah kan. Nak pula bila yang bukan Melayu ni akan undi PKR, dia tak undi PAS, dia tak akan undi UMNO, dia undi PKR. Saya patut kalah, okay? Tapi saya menang. Majoriti saya bertambah 2007, betul tambah. Tapi cuba bayangkan, apabila kita ada MN, Muafakat Nasional, PAS hari itu dapat 6,000, saya punya majoriti 2,700. Jadi sebab tu apabila kita kerjasama dengan PAS, majoriti itu akan bertambah 6,000 campur 2,700, 8,700. Betul tak? Jadi kalau saya tak bertanding pun, siapa bertanding pun menang, insyaAllah kan? Apa masalahnya? Betul tak? Jadi campur dua, betul. Sebab tu saya kuat menekankan PAS dengan UMNO mesti bawa MN. MN ni Muhammad Nazri ya. Tu cerita dia. Itu slow. Dah. Itu sebenarnya. Dah. Muafakat Nasional. Kita dia begini ya. Walaupun dalam PNN Melaka ni kita dengan PAS berbeza haluan ya. Dia dengan bersatu, tapi kita kena faham, kita jangan fikir tentang kita aja. Kita kena faham tentang PAS. PAS tersepit, sebelah pihak PN, sebelah pihak MN. Jadi bila ada kat Melaka ni macam mana? Saya rasa PAS buat keputusan yang betul. Sebab dengan MN ni cuma metraikan perjanjian saja, belum ada pendaftaran. Tapi dengan PN ni dia memang daftar sebagai satu parti dalam PN. Jadi bila mari PRM Melaka, dia kena bersama dengan PN. Itu keputusan tepat yang dibuat oleh PAS ya. Dan saya pun dah kata benda ni luar jangkaan, tak terfikir kita bahawa ada PRM Melaka. Itu pertama. Nombor dua, bila PAS buat keputusan itu bahawa oleh kerana dia dengan PN, dia guna lambang PN. Jadi maknanya lambang bulan ni di Melaka ni tak ada apalah, tak boleh muncul sebab dia bukan merupakan parti yang bertanding dengan pilihan raya, pilihan raya kecil. Jadi bila tak bertembung di bawah antara bulan dengan dacing, mana kita tidak berpecah. Sebab yang sebenar-benarnya, sebab kalau ada lambang lawan dacing, maka orang akan turun mangkah dacing, mangkah bulan, itu berpecah tu. Tapi sekarang orang turun ke bawah, dia akan mangkah Perikatan Nasional, dia akan mangkah dacing. Jadi tak ada yang orang terpaksa buat pilihan sama ada PAS ataupun UMNO, tak ada. Dan Perikatan Nasional, kita tahu sebenarnya Perikatan Nasional ni kita lah, bukan BN ni dia tu kita. Sebab apa? Sebab tiru semua, warna pun dia curi warna kita ya. Biru warna kita, biru tua dia dulu warna kita. Lepas tu Perikatan Nasional itu kita punya branding, Barisan Nasional. Jadi dia guna perikatan untuk nak pergi ke belakang balik. Perikatan ni dah tak ada dah semenjak tahun tahun 69 ke apa, tak ingat, 74 dah tak ada lah. Jadi dia fake lah kan, dan dia cuba nak menipu rakyat untuk menyokong dia dengan tiru BN, menggunakan elemen BN, warna dan juga perkataan. Tapi macam mana kita semua tahulah, fake branding tak tahan lama lah ya. Apa-apa jenama pun kalau you cuba nak tiru, tetap yang asli dan yang lama tu akan kekal, insya-Allah. Jadi saya berkeyakinan insya-Allah
BN akan menang lah. Sebab ya, dalam keadaan yang kita susah macam mana pun, orang dah benci sangat dengan kita sekalipun, you tak ada tahap benci lah. Kalau you tengok BN PRU 15 benci sangat pun dapat 13 kursi. Jadi pada hari ni kalau orang cuba-cuba untuk nak membuat orang marah macam di Tanjung Bidara ke Rauf, nak naikkan isu, tapi kemarahan itu tidak sampai ke tahap orang marah pada BN pada PRU 14 dulu. Sebab tu saya insyaAllah, orang create macam-macam lah, ada macam-macam lah orang create. Orang kata SB buat report gitu, yalah SB tengok siapa menteri dia, bukan orang UMNO. Jadi biasalah. So saya insyaAllah rasa memang cubaan untuk membuat isu-isu bencikan UMNO tu wujud, tapi kena ingat dia tak sampai ke tahap PRU 14 dulu. Benci sangat orang pada kita berbanding kebencian orang terhadap sekarang. PH. Ya. Saya sebut parti saya, malah sebut parti orang. Okey Cik, Yep. Saya nak tanya, tadi kita banyak bercakap pasal PRN Melaka. Kita pergi pada jatuhnya kerajaan negeri Melaka sebab withdraw and then lompat. Okay. Saya waktu Chief membentangkan dalam undang-undang anti lompat parti di Parlimen sekitar tahun Saya berucap. Ya, betul. Saya tak bentang, saya berucap. berucap masuk di 2019 tak silap saya. Tahun lepas. 2020 kan? Okey. Jadi saya nak tanya perkembangan akta itu, bagaimana dia diteruskan ke separuh jalan. Sebab rakyat di luar memang sekarang ni tanya siapa-siapa pun memang benci dengan lompat parti ni, benci. Betul. Orang UMNO sendiri benci, PH pun benci, BN semua orang benci. Dia meluat, melompat sana kan, tak ada satu kerajaan yang stable. So macam mana perkembangan tu? Rakyat di luar sana memang nak tahu sangat. Okey, dia begini sebagai ahli parlimen backbencher, saya menyuarakan pandangan saya, cadangan saya, ya. Jelas. Betul cakap, semua parti terkesan dengan anti, dengan kata ni lah, ya. Jadi saya hanya boleh menyatakan. Tapi sistem kita ni, parlimen, iaitu pihak speaker lah, dia kena ambil perkara ni dan dia sendiri kena buat select committee ke apa ke untuk melihat apa yang boleh kita bincang untuk mewujudkan kerangka akta anti lompat ni. Okey, bukan kerja saya dah. Okey, terpulang. Itu cara pertama, speaker ambil berat dan buat select committee. Keduanya, pihak kerajaan, menteri undang-undang, saya tak tahu siapa tak ingat pada ketika itu lah, dia kena ambil inisiatif lah. Kalau dia serius, saya rasa pada ketika itu Taqiyuddin PAS, ya? Taqiyuddin menteri. Jadi bila kita berbahas, mereka mencatat. Bila catat, maka kementerian akan lihat mana yang isu-isu yang dia bangkit, yang dirasakan perlu diambil tindakan. Kementerian kena ambil tindakan ni lah. Jadi sebenarnya sekarang ini terpulang kepada speaker untuk buat select committee, dan juga ataupun menteri sekarang undang-undang Wan Junaidi untuk dia pick up ni, bawa dalam jemaah menteri dan mulalah bincang, buat keputusan dan direct Aegis Chambers untuk buat kerangka. Ataupun sebelum buat kerangka, Aegis Chambers akan turun ke negeri-negeri minta pandangan, buat town house meeting. Lepas tu baru ambil kumpul. Prosesnya lambat je lah. Tapi kalau tak ambil daripada sekarang, saya rasa dalam pilihan akan datang pun tak ada lagi akta. Masih sempat lagi orang lompat. Ya, saya bukan nak lepas tangan. Saya boleh initiate di sebelah kami initiate, kami ada caucus. Yang tu saya boleh buat, yang saya di pengurusi.
Jadi caucus ni kita buat perbincangan lagi, kita boleh lah. Tapi sebenarnya yang boleh memastikan benda ni akan berlaku, speaker dan juga menteri undang-undang. Ya. Itu ya. Secara peribadi Cik lah, lompat parti ni adakah dia membawa kebaikan atau membawa keburukan sepenuhnya? Sebab ada beberapa politician yang berpandangan lompat parti ni diperlukan dalam beberapa situasi. Dia bukan kata semua tu tak boleh. Ada satu part tu diperlukan untuk lompat parti kerana untuk mendapatkan sokongan majoriti dalam sesebuah kerajaan. Jadi pandangan Cik, peribadi Cik, bagaimana lompat parti ni relevan ke, ada membawa manfaat ataupun tidak secara peribadi? Sebab ada yang kata lompat parti boleh menyelamatkan negara daripada tumbang, daripada apa? Hilang sokongan atau menyelamatkan negara daripada kerajaan yang tak stabil, daripada kerajaan yang korup, semua kurang macam itulah. Itu oleh paling menggila tu. Dia bawa kepada kehancuran. Ya. Dia mengkhianati rakyat. Dan saya tidak faham ahli parlimen yang boleh ataupun ahli politik yang boleh fikirkan iaitu bahawa lompat parti ini ada masanya perlu. Tak ada perlunya. Dah hilang sokongan, bubarlah parlimen. Itu kuasa rakyat. Sebenarnya kalau you dah hilang majoriti, you mencari majoriti, you mula membeli orang. Ya. Bila you hilang majoriti, kemudian ada ahli politik kata ni bagus untuk mengelak kerajaan daripada jatuh, kita setuju dengan lompat. Mana ahli politik itu korup lah, dia bersedia untuk dirasuahkan. Okey, dia menunggulah. Pada saya, you hilang majoriti, bubarlah. Sebab you khianat mandat rakyat. Rakyat pilih you untuk menjadi kerajaan. Ya. Kemudian you tak puas hati, bukan kerana perbezaan dasar ke apa, kerana tak puas hati ya. Saya malas nak sebut. Bagi saya satu nama, saya akan cerita mengapa dia lompat. Bagi saya satu nama. Bagi saya satu nama. Jangan takut bagi nama. Siapa dia yang lompat? Siapa kita nak petik Topa. Okay. Topa. Semua orang bercakap tentang apa yang berlaku masa wang Datuk Najib. Tanya Datuk Najib lebih tahu. Datuk Najib bagi wang kononnya untuk pengeluar undi di Kelantan berjuta saya dengar, tapi duit tak turun. Apabila dicek duit itu mana dia pergi, you tanyalah SPRM. Jadi untuk mengelak diri dia daripada didakwa, maka suka tak suka dia sokong. Jadi itu untuk rakyat ke untuk peribadi? Peribadi. Bagi nama lagi siapa dia? Mas MAT. Mas MAT bekas anak buah Datuk Seri. Dia ini juga Datuk Najib tahu. Dia ketua puteri Malaysia. Ada peruntukan diberi. Ada orang bertanya mana pergi peruntukan tu. Saya tak tahulah, bukan saya menuduh apa-apa. Tapi untuk menjaga kepentingan diri dia, maka dia lompatlah. Siapa lagi? Semua tu bukan kepentingan rakyat, kepentingan peribadi. Saya tak menuduh siapa. Macam Mas saya tak tuduh. Tapi dia ketua puteri. Tanya Tok Najib, Tok Najib lebih tahu. Saya ingat kalau kita tengok Tok Najib punya, dia punya apa ni, Facebook dia apabila sentuh Amy, ada sebut tak sebut saya tak tahulah. Tapi masa dia ketua puteri tu, saya rasa lah ada peruntukan diberi dan ada jugalah sesuatu berlaku. Saya tak tahu. Tapi untuk melepaskan, kerana pada ketika itu kena ingat ya, PH tengah duk asak rasuah ni. Jadi ada orang yang kerana peribadi lari lah. Nak bagi nama lagi? Bagi nama Latif. Latif kawan saya ya. Dia tak ada terlibat, cuma dia waktu dalam BN dulu tak pernah jadi menteri ya. Okey, faham lah. Untuk apa tu? Peribadi lah kan? Peribadi. Semua dah. Semua ada. Okeylah kita berhenti situ, cukup. Nanti habis keluar macam-macam tu. Okey, Datuk Seri, kita patah balik ke PRN Melaka kejap. Okey,
kita tengok di PLN Melaka ni yang paling mendapat perhatian, yang paling diperhatikan ramai adalah Dun Tanjung Bidara, di mana pengerusi perhubungan DN di sana bertemu dengan bekas anak buah Datuk Seri juga, itu Mas Emeti, yang dikatakan heavyweight punya pertemuan pandangan Datuk Seri. Ialah saya bukan orang Tanjung Bidara, tapi saya boleh bagi pandangan saya mengikut apa perkara yang berlaku. Ya, okey, baik. Orang duk marah ke Tun Raul sebab dia banyak duit, kaya. Tapi saya tanyalah, adakah kita anti orang kaya ataupun kita anti rasuah? Okey. Kalau Rauf banyak duit dan dia tidak pernah megang jawatan eksekutif, menteri ke, timbalan menteri ke, menteri besar, exco ke, jadi saya tidak nampak macam mana dia dapat kekayaan itu melibatkan menyalahgunakan kuasa dia. Tak ada. Dan dia kaya. Yang kita benci orang kaya pasal saya benci orang kaya kedekut. Tapi walaupun Rauf ni dia kaya, saya tengok dia jaga rakyat. Ya, itu pertama saya sebut tentang manusia ni berdasarkan fakta, dia kaya. Nombor dua, dia ketua bahagian. Bila you ketua bahagian, bermakna you menguasai parti dan sudah tentu jentera parti. Mengapa dia tak boleh bertanding? Dia ketua bahagian. Saya pun ketua bahagian. Orang yang pertama patut bertanding ketua bahagian lah. Melainkan kalau dia tak nak ataupun dia ada kes. Rauf pun ada kes. Dan dia ketua bahagian. Dia menguasai jentera semua. Dia boleh arah tu buat, dia bagi duit. Apa dia tak boleh tanding? Kerana sikap orang Melayu ni iri hati, cemburu, dengki. Sudah tentu kita semua ada musuh. Saya pun ada musuh. Tekan lah tengok apa Wikipedia, nama saya bertimbun. Tapi kita peduli apa? Asalkan kita jangan buat salah. Kalau dia buat salah, tunjuklah. Saya tidak buat salah. Orang kata saya korup. Bila PH naik, tangkap Nazri, tangkap anak dia, ajar dia. 22 bulan berlalu. Bukan saya tak mau kata apa. Kalau betul nak ambil tindakan, saya rasa boleh carilah. Kan? Itu saja. Jadi maknanya kalau dia kaya pun, dia belanja duit dia untuk parti dia, tak salah. Okey. Dan saya sebut tadi dia ketua bahagian. Tengok emas pula. Apa berlaku? 2018. Tanding atas UMNO. Walaupun dibangkang oleh bahagian, dia tanding juga. Last silap Datuk Najib lah. Letak orang, lepas tu dia lompat. Ini saya bercakap tentang berdasarkan kepada fakta. Saya bukan cakap benda-benda yang saya tak tahu. Dia lompat. Awal-awal lagi dia lompat. Ya, dia orang Antara orang yang awal Yes. lompat, ya. Apa maknanya? Pertama mungkin ada kes kot kan. Tadi kan saya sebut tadi. Ya. Kedua, dari segi karakter dia, kekuatan mental tak ada. Very weak mentally. Sebab bila jadi pembangkang kalah, nak join yang menang. Itu pertama, weak. Kedua apa? Kedua, pada saya tengok dia kepentingan peribadi. Dia maknanya ada sesuatu yang dia mahu, harapan dia mungkin yang dia menteri ke apa ke, yang dia mahu, ataupun soal peribadi macam kes ke apa, saya tak tahu, maka dia lompat. Jadi orang ni pertama sekali dia apa tadi sebut tadi, mental not strong, lemah atas, very weak. Nombor 2, kepentingan peribadi kan. Nombor 3, pengkhianat lah. Apa saya kata dia pengkhianat? Dia khianat mandat. Orang pilih dia kerana dia calon UMNO. Saya awal-awal dia cakap lah, kata saya menang bukan kerana saya kena UMNO. Dia khianat UMNO. Jadi pada saya,
inilah karakter seseorang calon berdasarkan kepada apa tindakan yang dia buat. Mentally weak, ada personal issue, corruption saya tak tahu, kemudian betrayal, ya, dan also yang tadi apa tadi yang saya kata dia apa, mental weak, pengkhianat dan peribadi. So that is her character, perangai dia. So bandinglah dia dengan Rauf macam mana. Jangan emosi. Kalau emosi dengar orang cakap ni, tapi you analyse, you kupas dia betul lah dari segi karakter. Untuk jadi wakil rakyat kita, siapa yang bagus? Orang kaya, murah hati, jaga. Soal benci, jaga rakyat. Soal benci ni jangan bangkit, sebab ini cuma created, ya. Dan setiap kita semua ada musuh, tu aja. Okey, last soalan untuk PRN. Datuk Seri, saya ingat untuk PRN, mungkin Datuk Seri boleh komen sedikit dengan tindakan Presiden UMNO, Datuk Seri Zaid Hamidi, meninggalkan PRN, dan ada yang mengatakan dia lepas tangan daripada mengambil tanggungjawab sebagai Presiden Parti dalam pilihan raya negeri Melaka. Saya ni orang yang minat dengan seni. Saya suka membaca buku-buku, buku sejarah, legenda. Kerana kita ni di Melaka, kita cakap tentang hikayat Hang Tuah lah. Saya cuma nak sebut satu. Debat kata apa? Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung ku daki jua. Tu je lah. Okay. Saya satu Dalam pedih tu. Okey, saya satu soalan last. Kita nak sentuh pasal Perdana Menteri kita Ismail Sabri. Pandangan Cik, bagaimana prestasi Datuk Seri Ismail Sabri setakat hampir ke 100 hari pentadbiran dan ke depan pula? Yang saya boleh sebut dua, ya. Okey. Pertama sekali kita kena sebut Perdana Menteri kita ni tidak semua apa yang dia nak lakukan tu dia boleh laku. Okey. Sebab apa? Sebab dia Perdana Menteri kepada kerajaan campuran. Okey. Dia mungkin nak buat itu, tapi kena tanya kawan-kawan. Tanya bunga, tanya PAS, TPS. Jadi dia menjadi Perdana Menteri dalam keadaan yang mana kerajaan campuran dan kerajaan yang sentiasa diugut-ugut dan boleh digugat. So maknanya dia kena tarik rambut jangan putus, tepung jangan. So you kena faham. So bukan semua dia boleh buat, ya. Tapi jauh yang lebih penting kepada saya, kerana kita ada 2 tahun lagi, kemudian kita pentingkan kestabilan yang diperlukan untuk lawan COVID dan juga memulihkan ekonomi. Apa yang saya tengok yang dia telah berjaya, dia dapat mengawal keadaan di mana bukan saja dia dapat terus sokongan daripada rakan-rakan dalam kerajaan keluarga Malaysia ini, tapi juga dia berjaya untuk menenangkan pembangkang, mengadakan orang kata apa, memorandum of understanding, iaitu bahawa pembangkang tidak akan menggugatkan sehingga Julai tahun depan. Ini dua. Yang itu saya cakap lah, sebab dia tak boleh buat. Dia nak buat itu tak boleh. Tak boleh sebab kena tanya lama. Yang keduanya yang penting tu MOU tu stabil tak stabil. Kita tahu sebelum ni Mahidin cuba
tapi ditolak oleh pembangkang. Dia offer masa sebelum dia Masa sebelum dia nak jatuh. Dia offer dulu untuk Dia buat offer. MOU tu. Dia offer dia tak ada. Tapi Ismail menjadi Datuk Seri Ismail boleh. Apa maknanya? Maknanya dia dapat menenangkan keadaan suasana politik dalam negara sekurang-kurangnya setahun. Itu penting. Ketiganya, pada waktu ni kita tak mahu pemimpin yang kontroversi. Kita nak orang yang macam Datuk Seri Ismail lah, diri, tenang. Kita perlu dia, dan saya akan terus memberi sokongan kepada dia. Dan sekiranya ada orang kata apa pemilihan tu hadapan kepada saya, sudah tentulah dia layak untuk menjadi Presiden UMNO, berdasarkan kepada kita nak jadi Presiden, nak menang kerana kita nak jadi Perdana Menteri. Dalam sejarah, Presiden UMNO adalah Perdana Menteri, ya. Yang keduanya mengikut amalan di masa yang lepas, kalau saya ingatlah, almarhum arwah Tun Nusin On, saya rasa dia jadi timbalan Perdana Menteri dulu, dilantik oleh Tun Razak. Apabila mari pemilihan, maka baru lepas tu dia jadi timbalan Presiden. Saya rasa Cik Ghaffar macam tu juga, dia jadi timbalan Perdana Menteri dulu, kemudian dia jadi Presiden. Cuma beza dia sekarang, dia jadi timbalan Presiden, ya. Jadi kalau you sudah jadi Perdana Menteri, maka jawatan yang layak patut diberikan oleh UMNO, ahli UMNO kepada dia ialah Presiden UMNO lah. Itu saja. Saya tetap menyokong Datuk Seri Ismail Sabri. Baik Datuk Seri, sebelum kita akhiri sesi sudut pandang kita pada hari ini, mungkin Datuk Seri ada sepatah dua kata yang hendak Datuk Seri sampaikan selain menyokong Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Presiden UMNO. Saya minta kepada pengundi-pengundi lah di Melaka dalam PRN ini, imbas kembali keadaan kita orang Melayu yang beragama Islam, bagaimana keadaan kita selama 22 bulan itu. Tepuk dada, tanya selera lah. Okay? Tak perlu saya nak ajar-ajar, tanya diri sendiri. Kalau kita merasakan kita cukup puas, okey lah. Kalau kita rasa banyak yang kita hadapi masalah, ni dengan pula mungkin pula akan dijadikan timbalan Ketua Menteri daripada DAP. Jadi rakyat Melaka, bangsa Melayu dan Islam, fikir baik-baik lah, ya. Fikir baik-baik. Sebab saya bukan resis, ya. Tapi saya percaya orang Melayu yang beragama Islam ni, kalau dia memimpin, dia akan berlaku adil. Tapi seperti mana ditunjuk di peringkat persekutuan, apabila mereka berkuasa, saya kira sebagai orang Melayu, saya rasa cukup terkesan sebagai orang Melayu beragama Islam waktu pemerintahan PH. Walaupun Mahathir dia PM, tapi dia puppet, ya, dia puppet, dia tak ada kuasa. Saya cakap ni benda betul sebab dia ada 13 je ahli parlimen dia, tapi boleh jadi Perdana Menteri, maknanya puppet lah tu. Orang selalu jadi Perdana Menteri, dulu dia di PM 1.0, dia kursi dia 140, kursi 2/3. Jadi sekarang dia 13. Mana dia puppet lah tu. Maka dia sanggup jual kepentingan Melayu. Yang paling ketara sekali, Menteri Kewangan bagi pada DAP. Kita suffer, kita telah mengalami banyak masalah, dan saya minta kepada pengundi Melaka, ingatlah balik apa yang kita rasai. Jadi untuk memastikan supaya kita tidak akan lagi mengalami perkara ini, maka kena undilah Barisan Nasional, bukan setakat 11 kursi
tapi sampai 18 kursi, berapa yang UMNO bertanding tu bagi, sebab hanya Melayu lah sahaja yang boleh menjaga Melayu dan Islam, dan hanya Melayu sahajalah yang boleh berlaku adil kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa. Undilah Barisan Nasional, tradisi membela rakyat.